Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Terima kasihlah kepada semua yang sudi menumpukan perhatian dengan apa yang Cikgu Alfian ajar pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu Prasekolah Aktiviti Masa Lapang. Cikgu, Ya. dekat tangan saya ni cikgu, ada macam-macam bentuk duit shilling lah cikgu. Ha. Menarik kan? Menarik. Wih, ni sama-sama bila cikgu ni? Kalau Fizi nak tahu, duit shilling ini adalah koleksi peribadi datuk saudara saya. Oh, ya ke? Nama dia Encik Bacuk bin Palisu dari Benot, Pontian, Johor. Banyaknya cikgu. Kenapa beliau suka simpan duit shilling ni? Kenapa cikgu? Sebab inilah antara tujuan dia. Ini merupakan aktiviti masa lapang beliau. Nampak tak di kawan-kawan? Di dalam ni ada bermacam-macam duit shilling. Daripada zaman Jepun, zaman British, sampai ke zaman sekarang. Nampak ni. Ini, cikgu, duit Hong Kong pun ada cikgu ya? Hong Kong ada, daripada serata negara ada dalam ni. Nampak tak ni? Menarik bukan kawan-kawan? Lepas ni kita nak cerita tentang faedah ada aktiviti masa lapang. Okey, jom Fizi kita lihat apakah aktiviti masa lapang. Kita tengok apa contoh-contoh dan juga apa faedah yang kita boleh ambil daripada pelaksanaan aktiviti masa lapang ni. Baik, ataupun cikgu. kita panggil sebagai hobi saya. Okey, kita lihat yang pertama, mengumpul stem. Kalau tadi hobinya mengumpul duit shilling. Selain daripada duit shilling, zaman dulu kita ada mengumpul stem. Dulu kan kita selalu hantar surat, tulis surat, dapat surat kan. Bila nak post surat, kita akan dapat satu stem. Stem tu dia terdiri daripada pelbagai jenis dan datang daripada pelbagai negara. Betul juga. Dulu pun saya suka simpan stem. Tapi bila banjir, kita dapat selamatkan. Hilang semua stem-stem itu. Agak-agak apa faedah yang kita dapat daripada mengumpul stem ni? Faedahnya kita dapat melihat reka bentuk daripada negara-negara lain, cikgu. Betul. Kadang-kadang stem ni dia ada koleksi-koleksi tertentu. Contohnya hari memperingati P.Ramlee, kemudian ada bertemakan bunga. Betul. Jadi kita dapat nampak ataupun kita dapat simpan koleksi-koleksi penting. Dan boleh jadi rujukan. Macam yang kita tengok depan mata tadi tu, Ya, cikgu. ada koleksi duit shilling, duit kertas yang dari zaman yang kita belum lahir pun dah ada. Betul, cikgu. Jadi generasi sekarang boleh lihat, boleh rujuk macam mana bentuknya, macam apakah gambarnya, berapa nilainya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Baik, cikgu. menghasilkan craft. Ada orang yang kalau ada masa lapang, dia suka menghasilkan craft. Hobi dia buat craft. Craft tangan, cikgu. Craft tangan. Buat origami, melukis, mewarna, kemudian buat tembikar, buat lipatan barang-barang craft di rumah, bingkai gambar dan sebagainya. Ya, cikgu. Agak-agak apakah faedah yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh ambil daripada aktiviti menghasilkan craft ni? Kita boleh ni cikgu membuat barangan-barangan di rumah kita. Betul. Untuk menyendangkan kita. Ya. Seperti penyangkut baju. Betul. Dan lain-lain. Dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya kita lihat bersukan. Fizi suka bersukan tak? Suka, cikgu. Apa kepentingan bersukan ni? Untuk mengekalkan kita lebih sihat, cikgu. Betul, lebih sihat, stamina lebih baik dan sebagainya. Yang paling penting kita dapat hidup dengan lebih Cergas. Okey. Cergas dan juga cerdas, cikgu. Betul, tepat sekali. Okey, kita lihat aktiviti masa lapang yang seterusnya. Ya, cikgu. Memelihara haiwan. Ini pun saya suka, cikgu. Apa haiwan yang Fizi selalu pelihara? Saya bela kura-kura, cikgu. Kura-kura. Okey, cikgu ada bela ikan, Ya. burung dan arnab. Wih, berapa ekor burung, cikgu? Banyak. Banyak, Okey, banyak. Okay, dekat sekolah pun jaga bela burung. Baik, Okey, apa faedah dia? Faedah dia kita Memelihara dapat memupuk nilai kasih sayang, cikgu, kepada haiwan. Dan kadang-kadang bila kita rasa tertekan, kita rasa stres, Betul. kita lihat haiwan-haiwan peliharaan kita, kita rasa tenang je kan? Betul. Okey. Seterusnya, bermain layang-layang. Ni dah lama tak main layang-layang. Dah lama kita tak main layang-layang kan? Betul, cikgu. Ini dulu antara hobi ataupun aktiviti masa lapang kanak-kanak, zaman kanak-kanak dulu kan? Okey, jadi cikgu nak ajak Fizi untuk buat satu aktiviti craft. Kita nak gabungkan hobi aktiviti masa lapang tadi iaitu menghasilkan craft dan juga bermain layang-layang. Baik, cikgu. Kita gabungkan dua. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita akan buat satu layang-layang yang boleh dijadikan sebagai craft dan juga boleh dimainkan di padang. Okey. Jadi peralatan yang kita perlukan ialah
Itu apa cikgu? Batang buluh. Batang yang telah buluh. diraut. Okey. Baik. Okey, kemudian Batang buluh kertas. ada. Baik. Okey. Kalau tak ada kertas pun tak apa, boleh guna surat khabar. Okey, lepas tu gunting ataupun pisau, gam ataupun pita pelekat. Baik. Untuk aktiviti yang melibatkan objek tajam, kita mestilah berada di bawah pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, sementara cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid kita di rumah, cikgu bagi Abang Fizi Ya, cikgu. untuk hias layang-layang yang cikgu dah sediakan. Oh, warna Abang kuning, Fizi nak cikgu. kuning atau biru? Saya nak warna biru cikgu. Okey. Okey. Baik. Warna biru kawan-kawan dapat. Baik cikgu. Okey, Jadi, sementara Abang Fizi tengah hias layang-layang, cikgu akan tunjukkan cara untuk membuat layang-layang. Cikgu dah sediakan rangkanya. Silakan, cikgu. Okey. Okey, rangka ni cikgu ikatkan dengan dawai halus. Okey, tapi kalau untuk kita nak terbangkan, sebaiknya kita gunakan benang. Benang, Okey, cikgu, ya? So, Baik, siap kawan-kawan boleh perhatikan. tampalkan dengan pita Nampak. pelekat. Kalau tak ada pita pelekat pun boleh gunakan gam. Baik cikgu. Okey. Saya tengah guna gam ni cikgu. Saya nak menghias layang-layang yang cikgu telah pun sediakan kepada saya. Baik. Yang penting, Aktiviti ni boleh dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan dan juga adik-beradik di rumah. Betul. Baru dah tak boring cikgu ya. Okey, yang cikgu dah lekatkan. Jadi kita nak kemaskan bahagian tepi ni. Baik cikgu. Okey. Kita lipatkan sahaja bahagian tepinya. Oh, lipat macam tu je cikgu ya. Okey. Baik. Sebenarnya hobi bermain layang ni banyak faedahnya tau. Betul cikgu. Antaranya Okey, apa faedah? antaranya yang pertama dapat menyihatkan badan. Sebab apa? Semasa kita nak menerbangkan layang-layang ni kita perlu Lari. berlari. Kemudian jaranglah kita jumpa orang main layang-layang sorang-sorang kan? Betul. Selalunya kita akan main Berkumpulan. ataupun beramai-ramai. Jadi secara tak langsung itu boleh mewujudkan Semangat berpasukan. Ya, betul. Ya. Setiap Janganlah main kawan. seorang-seorang, boring cikgu pun. Jangan main seorang-seorang. Lagipun susah nak main seorang-seorang. Betul. Sebab seorang kena pegang dan seorang kena bawa lari layang-layang tersebut. Baiklah cikgu. Okey. Kawan-kawan pernah main layang tak? Saya dulu cikgu, setiap minggu main layang cikgu. Hari-hari cikgu. Seronok dapat main layang-layang. Okey, kalau ada lebihan kita boleh Baik, potongkan. Abang Fizi dengan cikgu tengah buat layang ni. Abang Fizi tengah menghias layang-layang Abang Fizi. Yeay. Okey, Cikgu Baik. Alfian punya pun dah siap. Saya punya pun dah siap cikgu. Wah. Okey, menarik tak? Menarik sangat. Menarik. Siap ada ekor. Ekor dan sayap dia. Nampak tak? Cantik Abang kan? Fizi, cantik tak? Yeay. Okey, Baik, kalau cikgu. dapat diperhatikan kat depan pun ada beberapa contoh layang-layang yang telah dihasilkan oleh murid-murid prasekolah SK Sayung Pinang. Okey, mereka dah hasilkan beberapa rekaan. Wow. Okey, ada yang bercorak bunga, ada yang bermotifkan haiwan, kucing, bintang dan sebagainya. Baik cikgu, rumusan pada hari ini cikgu. Rumusan. Ya. Okey, baiklah, hari ini kita dah belajar dua topik yang penting. Yang pertama sekali, Bahasa Melayu 2.2.2 iaitu menyebut dan mengenal huruf vokal. Baik. Dan yang kedua, BM 1.4 iaitu berinteraksi dengan menggunakan ayat mudah berdasarkan situasi. Situasi kita hari ini iaitu aktiviti masa lapang. Baik, terima kasih kepada juga Alfian kita kerana sudi bersama kita pada hari ini dan Abang Fizi harapkan apa yang adik-adik lakukan di rumah pastikan kita kena buat dengan bersungguh-sungguh dan kalau nak main benda tajam seperti gunting ni kena ada orang yang lebih dewasa untuk memerhatikan kita. Betul. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton Didik TV KPM. Jaga diri, jaga SOP, belajar rajin-rajin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM